Selamat pagi kepada Profesor Madya Dr. Jenis. Saya Clarence Blawan Boniface, memegang nomor metrik BB22110-110. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang individual assignment saya, yaitu menganalisis dan memberi cadangan berdasarkan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia. Seterusnya kita beralih kepada bagian pengenalan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 atau dikenali sebagai Akta 668. Akta ini telah mengawal selia pendaftaran pertubuhan belia. Ia juga menggalakkan pembangunan belia. Selain itu, akta ini menubuhkan Majelis Perundingan Belia Negara dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Akta ini telah dipindah pada tahun 2019, yaitu ia menyesuaikan dasar dengan perkembangan semasa. Akta ini juga telah dipindah untuk memfokuskan lebih kepada had umur, tempoh jawatan serta kelayakan pemegang jawatan. Seterusnya kita beralih kepada pendapat saya serta implikasi yang telah saya kaji setelah berlakunya pindaan terhadap akta ini. Yang pertama saya dapat kenal pasti ialah berlakunya penurunan had umur belia. Perubahan ini berlaku pada had umur belia yang telah dikurangkan daripada 40 tahun kepada 30 tahun. Ini bertujuan selaras dengan Dasar Belia Malaysia DBM dan piawaian antarabangsa. Ia juga mempercepatkan kemantakan belia serta mengurangkan jurang generasi dalam kepimpinan. Namun demikian ada berlakunya implikasi, yaitu kurangnya penglibatan individu yang berumur atau berusia 30 hingga 40 tahun dalam pertubuhan belia. Jadi saya mencadangkan Kementerian menganjurkan program mentor murid untuk melibatkan golongan 30 tahun dalam pembangunan belia pada masa kini dan yang akan datang. Selain itu, berlaku juga pindaan terhadap pengurangan tempoh pegangan jawatan. Perubahan ini berlaku iaitu tempoh maksimum 6 tahun telah dikurangkan kepada 4 tahun. Ini bertujuan memberi lebih peluang kepada generasi muda untuk memegang jawatan tersebut. Ini juga dapat meningkatkan daya kepimpinan dalam kalangan belia. Justru dapat kita lihat implikasinya, yaitu risiko ketidakstabilan organisasi kerana perubahan kepimpinan yang begitu cepat. Jadi, bagi cadangan, sistem perolehan kepimpinan bagi memastikan kesinambungan program harus dijalankan. Selain itu juga kita dapat lihat berlaku pindaan terhadap kelayakan pemegang jawatan. Perubahan ini berlaku kepada hanya individu yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun boleh menjadi pemegang jawatan. Tujuan ini adalah untuk menggalakkan pemimpin muda pada masa kini dan akan datang. Ia juga memberi peluang kepada lebih ramai belia untuk berkhidmat dalam negara. Implikasi yang dapat kita lihat adalah berlakunya risiko kurangnya pengalaman dalam kepimpinan belia. Jadi, kementerian harus menerapkan sistem bimbingan dengan penasihat daripada golongan lebih berusia kepada golongan pemimpin yang muda agar mereka lebih memahami struktur pentadbiran negara dengan lebih teliti dan sesuai. Di samping itu, pemansuhan keperluan penyiaran pembatalan pendaftaran dalam warta. Perubahan ini berlaku tidak perlu lagi dalam menyiarkan pembatalan dalam warta.
Ini bertujuan untuk mengurangkan birokrasi. Namun berlakunya implikasi yang dapat kita lihat yaitu berpotensi mengurangkan ketulusan dalam proses pembantalan. Jadi cadangan yang diberikan yaitu kita dapat pangkalan data terbuka agar masyarakat dapat mengakses status pertumbuhan belia secara dalam talian. Sebagai kesimpulan, akta ini penting untuk memperkasakan pembangunan belia di Malaysia. Namun cabaran utama untuk kita menjadikannya adalah peralihan kepemimpinan yang begitu cepat, had umur pemegang jawatan, serta ketulusan dalam pembatalan pendaftaran. Jadi, cadangan yang telah diberikan adalah mengadakan program mentor murid untuk kesinambungan pemimpin, sistem bimbingan bagi pemegang jawatan, serta mewujudkan pangkalan data terbuka untuk ketulusan. Dengan pelaksanaan cadangan ini, pembangunan belia dapat berjalan lebih lancar dan efektif pada tahun ini dan pada masa akan datang.